telan ni, last kali anda akan mendapati ada masalah dari segi nak memposisikan anda punya point tadi. Antara sebab dia adalah anda punya coordinate reference system lah. Dia berada di sebelah kanan bawah. Coordinate reference system yang kita gunakan untuk handphone dan sebagainya ni, kita akan pakai WGS 84 EPSG 4326 ni. So anda boleh cari sebenarnya dekat atas ni WGS 84 lah. Nanti dia akan bagi list. So anda akan pilih list yang berkenaan lah. So yang saya gunakan ni adalah WGS 84 EPSG 4326. So mana-mana pegawai yang menggunakan coordinate reference system yang sama seperti dalam phone 4326 WGS 84 ni, anda punya point tu tadi akan kata orang ni cun-cun je kena dekat anda punya map lah. Ada lari sikit lah beberapa meter. Kalau tak, anda gunakan coordinate reference system yang lain, maka anda kena buat reprojection. Reprojection ni adalah satu istilah geometrik yang agak teknikal lah, tapi saya skip benda ni. Saya tak cerita lebih lanjut. Alright, so untuk episod yang seterusnya, saya bercadang untuk saya pergi kepada dashboard, dashboard development. Dan telah saya ceritakan tadi adalah satu daripada cara-cara anda untuk membentangkan anda punya laporan ataupun nak share you punya finding with regard to your spatial investigation lah, macam yang saya tengah tunjuk sekarang ni. So kalau anda nampak saya ada tempat survey, ni mungkin anda tak ada, tapi saya ada kan, sebab saya ada buat juga map yang saya telah generate daripada QGIS. Okay, ini yang saya mula-mula buat tadi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya count point in a polygon tadi. Saya kira point dalam polygon dan saya colorkan. Kemudian saya export. Saya export kepada KML. Itu je format dia. Apa-apa yang anda buat, anda akan projectkan kepada KML. Sebab bila anda project kepada KML, maka anda boleh buat spatial analytics seperti yang saya tunjuk ni tadi. Kalau sempat sebelum tengah hari kejap lagi, saya akan tunjuk macam mana cara nak buat grid. Grid. Cuma grid ni aplikasi dia lebih sesuai jika anda tahu berapakah jarak kawasan yang anda kehendaki sebagai anda punya hipotesis lah. Contoh anda nak buat cluster, anda nak tengok ada tak banyak masalah dan sebagainya, baru anda boleh buat grid lah analisis untuk kita buat cluster analisis. Contohnya kawasan ni ada cluster, so kita kena utamakan dan sebagainya. Itu kalau ada masa. Okey. Sekarang ni kita akan pergi kepada yang mula-mula kita buat tadi, iaitu data bakas update. Okay, ini semua dah ada data bakas update ni dah ada dah. Dah ada kan? Ni mula-mula kita buat tadi, yang kita ambil data bakas konon-konon, kita download CSV, kita re-upload balik, kita buka melalui Google Sheet, kita separatekan lat long dia dan lain-lain. Kemudian kita tambah lagi satu formula, namanya total. Okay, betul? So now kita nak try pula buat apa yang dipanggil sebagai dashboard development. Dashboard development ni pun ada. Kalau anda nak belajar dashboard sahaja, kita ambil masa lebih kurang 3 ke 4 hari khusus dia sebenarnya. Tapi saya compactkan 3 ke 4 hari itu menjadi beberapa jam sahaja. Jadi elemen kekicapan tu bakal menimpa jugalah. Tapi tak apa, saya cuba ambil yang penting-penting sahaja supaya tuan-tuan dan puan boleh cuba amalkan. Baik. Pertama, data dah buka kan? Data dah buka. Okay. Yang kedua, tapi saya pasti anda mesti suka punya dashboard ni. Dan anda yang berada di peringkat atasan macam JKN, PKD ataupun PKD yang agak hektik dengan challenges yang banyak, anda akan lebih selesa lah sebab anda boleh memantau pergerakan pegawai, operation serta pelbagai lagi lah kaedah-kaedah ini. Okey, saya nak bahan kena. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mulakan. Pertama, kita dah buka data, alhamdulillah. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan buka satu tab yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan tulis perkataan berikut, iaitu LOOKER, Locker Studio. Locker Studio ni adalah satu produk daripada Google. Ianya percuma untuk dinikmati oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dulu ianya dikenali sebagai Google Data Studio. Sekarang ni dia dah rebrand lah, dia dah diambil oleh Locker. Okey, so anda boleh pergi kepada Locker Data Studio, yang ini lockerstudio.com. Anda boleh buka lah. Lepas tu dia akan minta permission, sign in dan sebagainya. Anda boleh proceed as normal as possible. Okey, cuba buat yang itu sekejap sebab saya percaya akan ada ambil masa sikit. Google akan tanya beberapa soalan dan sebagainya. Selepas dah siap, maka kita akan buat satu dashboard. Saya dah buat dah satu contoh dashboard ni untuk saya pamerkan sekejap lagi kepada tuan-tuan dan puan. Contoh dia, tapi saya akan buat yang very simple one seperti yang saya bentangkan semalam supaya tuan-tuan dan puan dapat bangunkan sendirilah. So apa yang terjadi nanti?
Apa juga aplikasi yang anda gunakan di lapangan, bila anda key in data tu akan dipamerkan dalam dashboard. Dan jika anda memerlukan pelaksanaan pemanipulisian data, manipulation of data, anda akan manipulate dalam QGIS. Itu dia punya konsep lah. Bila anda nak manipulate data, anda gunakan QGIS. Bila anda nak display data, anda boleh gunakan mymaps.google ataupun anda boleh display data menggunakan Google Data Studio. Baik. Sekarang ni saya berada di Google Data Studio. Anda bersama dengan saya Anda masih bersama ataupun tidak bersama? Sekejap Saya punya internet macam kura-kura sikit. Saya perlu tukar. Dia dah limit ada, tak apa. Saya pakai saya punya. Siapa nak pakai saya punya pun boleh juga Pakai saya punya. Banyak lagi kota Banyak lagi. Okey. So kalau tuan-tuan dan puan lihat, saya ada satu contoh yang saya telah bangunkan semalam dalam beberapa minit je lah. Saya gunakan template yang lama. Kalau boleh saya nak tuan-tuan dan puan buat dashboard sendiri. Tapi macam saya kata, dia akan ambil masa 3 ke 4 hari. Jadi untuk memudahkan, saya hanya cerita je macam mana nak buat seperti yang saya buat ni, supaya tuan-tuan dan puan boleh buatlah. Ini contoh yang saya tonjolkan kepada tuan-tuan dan puan. Yang kalau tuan-tuan dan puan nak buat macam ni, memang possible ke tidak? Jawapan dia adalah boleh. Memang possible. You are possible to do so like whatever that I share with you just now lah. Okay, kita akan buat macam gini lebih kurang. Dekat ini ada data. Lepas tu kita akan, saya tunjuk yang data sebenarnya lah. Ni surveillance of the dengue Ni contoh data dengue yang kita buat untuk risk factor of the dengue in the dangerous area. Ni dekat Lembah Kelang lah. Kalau tuan-tuan puan tengok bandar ni, kesihatan dia kadang-kadang diinfluence oleh penyakit vector-borne disease. Kat sini tujuan penggunaan dashboard sebenarnya tak lain tak bukan adalah to tell a story. Untuk membuat penceritaan kepada pegawai EPID, kepada kita punya policy maker. Contoh, kita boleh tunjukkan pada tarikh sekian sampai sekian apa yang berlaku pada daerah. Kita nak contohnya statistik bagi kenapa dashboard ni penting, sebab kita boleh filter. Contoh saya ambil mungkin tak berapa nampak ni. Saya tukarlah display option fit to width. Okey. Jadi nampak sikit kan. Okey, contoh saya pergi dekat detail. So saya boleh tengok number of cases according to the local authority. So saya boleh nampak lah according to the Petaling, Shah Alam, Subang Jaya, overall cases berapa. Memang banyak lah dengue Dan kita boleh filter. Contoh saya nak tengok Majlis Bandaraya Shah Alam sahaja, ada berapa banyak data. So dia akan filter according to the Shah Alam. Contohnya saya nak tengok Subang, ada berapa banyak. Dia akan cerita pasal Subang punya trend of cases. Dari segi cases according to the infection area and so on. Inilah dashboard yang saya cadangkan untuk tuan-tuan dan puan laksanakan dan buatlah dalam masa beberapa minit sahaja, sekejap lagi lah. Tapi tak adalah sekomprehensif begini tapi lebih kurang lah. Okey. Ya tuan. Ini adalah data yang lama-lama dulu tuan. Ini data tak silap saya 5 tahun lepas. Jadi data ni saya simulasikan untuk menunjukkan bahawa masa ni data ni alamat je, lat long pun tak ada. So saya kena generate lat long, tapi data ni memang banyak lah. We have approximately banyak puluhan ribu dalam masa beberapa tahun. Jadi kalau nak dilihat sebagai data sahaja, dia jadi data je lah. Tapi kalau kita massage betul-betul data tu, seperti yang saya sedang tunjukkan kepada tuan-tuan puan ni, kita boleh buat ni. Kenapa kita belajar buat My Maps tu? Sebab kita nak masukkan My Maps ni ke dalam Google Data Studio ni nanti, supaya kita boleh buat something to do with the justification. Contoh kita tengok Shah Alam berapa banyak cases dalam tahun 2019 contoh. Berapa banyak cases dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan bentangkan seperti ini pada pegawai kanan tuan-tuan dan perempuan, saya rasa maka inform decision tu lebih cantik untuk dibuat lah. Apa yang patutnya dibuat. Dan kita ada dipanggil sebagai chart. Ini orang yang epidemiologi, saya rasa tuan-tuan dan perempuan yang pernah duduk CDC pun boleh bayang. Kita ada threshold, kita ada mean, 5 years mean, sama ada lebih daripada threshold ke ataupun tidak lebih daripada threshold. Ini contoh lah, spatial risk factor dan lain-lain. Ini adalah contoh yang paling basic. Maknanya tuan-tuan boleh adjust tarikh bila sampai bila. Ini contoh yang kita akan buat kejap lagi ni. Saya nak, semalam kan kita buat survey 7 hari bulan. Semalam 7 lah, hari ni 8 saya katakan. Jadi katakanlah survey yang tuan-tuan bangunkan aplikasi yang kita telah pelajari semalam di PKD masing-masing, di unit masing-masing, di JKN pun saya rasa Encik Idrus akan bantu tuan-tuan dan puan. Saya rasa dia jadi satu sistem yang sangat komprehensif lah, di mana tuan-tuan dan puan buat kerja lapangan. Pegawai atasan tuan-tuan dan puan akan menyelia. Tuan-tuan dan puan mempunyai guide daripada jurutera dan pegawai sains serta pegawai teknikal di JKN sebagai guided.
And then data-data tu lebih granule. So bila granule, maka kita punya justifikasi ataupun tindakan kawalan, pembetulan dan apa-apa yang kita cadang dan plan nak buat tu dia lebih comel lah. Kita boleh tahu pada bulan sekian sampai bulan sekian apa yang terjadi. Data tu lebih transparent. Ini dipanggil sebagai dashboard. Dan yang lebih menariknya, dashboard ni sebenarnya membantu juga tuan-tuan dan puan untuk memudahkan kekicapan membuat laporan. Kekicapan membuat laporan. Contohlah, saya dikehendaki oleh pihak, katakanlah saya bertugas di PKD, contoh. Jadi, bila saya gunakan all this technology, maka pihak JKN sebagai contoh akan minta saya buat summary ataupun minta saya present weekly progress for the bakas ataupun kemam punya project. Maka saya boleh summarizekan according to the report yang saya boleh generate sendiri automatically. JKN dapat setiap minggu sebagai contoh. Saya boleh juga buat daily report. Misalnya contoh tuan-tuan dan puan ada pegawai-pegawai bawahan dan tim tuan-tuan dan puan. So saya nak daily report ini diupdate. So bila dia orang key in dekat dalam apps, dia akan update kan? Dia akan update. So update daripada report tu esok tuan-tuan dan puan bangun pagi je, lepas nak makan, lepas makan lah. Kalau sebelum makan mungkin muntah kan, sebab biasanya makan dulu kan baru kita boleh semangat bekerja. Selepas tuan-tuan dan puan makan yang nasi gabu, contohnya report dah sampai dekat dalam tuan-tuan dan puan punya inbox. Jadi tuan-tuan dan puan boleh semak dan lihat apa risiko hari ini untuk kemam dan bakas. Sebagai contoh lah, apa task-task yang boleh difokuskan untuk tujuan penambahbaikan. Ini contoh. So laporan ni akan keluar dan mungkin pihak jurutera, biasanya macam di kementerian, kalau di bawah kejuruteraan mechanical dan lain-lain ni, mungkin mereka nak buat validation, verification, mereka nak menurunkan tanda tangan dan sebagainya, tanda mereka telah menyemak, maka benda tu possible untuk dilakukan. Jadi tak payah tuan-tuan dan puan nak memperbanyakkan kertas lah. Sebenarnya idea dia dekat sini. Okey, itu yang saya nak cuba terapkan, tapi saya percaya tak boleh semualah, tapi at least tuan-tuan dan puan dapat idea how to begin with this local studio. Saya juga ada bincang dengan Cik Idrus. Cik Idrus pengguna OneDrive. OneDrive ni dia lain sikit lah. Kalau yang Microsoft, dia akan guna Power BI. Power BI ni is another product juga. Dia macam bersaing kan. Google, Microsoft ni dia bersaing sama dia orang lah. Tak apa. Kita, macam mana nak buat? Kita guna je mana yang free. Macam tu lah konsep dia. Alright, so dah bersedia belum nak guna? Dia kena bagi, macam kecur dulu. Macam nak kecur-kecur. Nak buat. Okay. Jangan risau. Tuan-tuan akan jadi batch pertama untuk belajar dan buat. Lepas ni junior semua akan terus buatkan untuk tuan-tuan dan puan. Macam map tu kan. Kelantan sebagai contoh. Negeri Kelantan sebagai contoh mempunyai data spasial yang amat granule dan bagus. Yang mana kita boleh tunjukkan tadi. Okay. So, mula-mula anda akan nampak satu menu yang dipanggil sebagai blank report. Dan dia ada galeri lah. Galeri ni anda boleh pakai terus. Saya tak nak pakai galeri lah sebab dia tak comel. Jadi kita buat sendiri-sendiri. Local Studio. Local Studio ni free tau. Dan dia boleh tarik data daripada pelbagai sources. Pelbagai sources ni contoh, anda ada data CSV kan yang kita download, upload. Yang paling cantiknya anda boleh ambil data daripada Google Sheet sendiri. Maknanya anda boleh bayangkan semalam kita buat app sheet kan. Kita key in data kan. Kita key in data tu masuk dalam Google Sheet. Daripada Google Sheet terus display dekat dalam kita punya dashboard. So kita ada apps, kita ada dashboard dan kita ada analytical software. Analytical software kita pakai macam QGIS lah. Contoh. Tarik daripada AppSheet pun boleh. Sebab AppSheet kan sekarang dia dah ada database. So boleh tarik database AppSheet juga. Okay. So pertama kita akan pergi kepada blank report. Okay, boleh klik sekarang yang gambar tambah ni, blank report. Okay, dah klik dah blank report. Okay, selepas itu kita akan diminta untuk mencari data. Add data to report. Mana data yang tuan-tuan puan nak tengok? Okay, mari kita lihat di bawah. Di dalam Google punya produk ni, dia ada beberapa data yang memang tersedia untuk tuan-tuan puan gunakan. Contohnya, tuan-tuan puan boleh ambil data daripada Google Sheet. Google Sheet ni memang semua IK saya rasa familiar lah sebab anda pernah pakai Excel, anda pernah pakai Google Sheet. Cuma cadangan saya lepas ni, boleh tak pakailah Excel tu. Sebab pakai Sheet je senang. Sebab apa Sheet senang? Sebab dia online dan dia multiple function. Okay, kemudian kita boleh tarik data daripada BigQuery. BigQuery ni adalah databases punya format daripada Google punya produk. Ini kena belilah. Yang ini sesuai untuk tuan-tuan dan puan. Mungkin tuan-tuan dan puan yang advance akan terbayang. Encik Aizat, macam mana kita nak bawa shapefile tadi masuk dalam Google? Jawapan dia boleh. Tapi kena guna BigQuery. Saya dah try guna cara yang paling murah pun tak dapat. Kena bayar juga kat BigQuery. So nak murah, sangat-sangat murah yang free, Mind Maps je lah. Faham tak? Maksud saya kalau nak buat dashboard, yang kita klik sini, color ni boleh tukar. Itu kena pakai BigQuery. BigQuery ni macam database lah.
Okey, kemudian kita ada file upload. File upload ni, tuan-tuan dan puan tak payah risau. Dia semudah data-data yang tuan-tuan dan puan dah ada dalam sistem kerajaan ni. E-Bakas sebagai contoh. Download lah semua data daripada zaman pemerintahan British sampai sekarang. Contoh, berapa puluh megabyte tu. Masukkan dekat dalam file upload sebagai CSV. Tapi syarat dia, Google hanya benarkan 100 MB sahaja. 100 megabyte sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan kalau nak leverage lebih banyak spaces, pada pandangan saya, gunakan Google Sheet. Maknanya data ni sekarang kalau boleh letak dalam Google Sheet je. Mana-mana data yang daripada luar lah. Okey, kita ada yang MySQL, kita ada Cloud SQL. Yang ini kawan-kawan, kalau ada kawan-kawan IT, tuan-tuan dan puan boleh ajaklah berbincang. Saya pun sudi membantulah, memberi pandangan teknikal lah, sebab benda-benda ni diorang lebih faham lah macam mana nak access to the databases. Kalau you all ada framework, you all dah ada specific database, enterprise solution dan sebagainya, boleh kita panggil sahaja database ni untuk kita gunakan. Baik, kita tak nak yang susah-susah, kita ambil yang simple je, Google Sheet. So tuan-tuan klik Google Sheet, ambil yang mana? Ambil data bakas update. Ambil yang data bakas update. Kemudian tuan-tuan dan puan tekan butang add. Setakat ni boleh follow Boleh follow, tak boleh follow? Unfollow, unfriend? Boleh Okey, add. Selepas tuan-tuan dan puan tekan add, maka dia akan tanya, are you sure to add? Dan kita akan kata yes je lah. Nanti dia akan menambahkan data ini ke dalam data kita. Jadi apa juga data baru yang tuan-tuan puan-puan masukkan, automatically dia akan update. Dia akan update. Cuma, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, dia akan update hanya 15 minit satu kali, 1 jam satu kali, 4 jam satu kali, dan lagi satu adalah 1 hari satu kali. Dia update data daripada Google Sheet tu berdasarkan masa yang saya cakap tadi. Persoalan dia, mungkin tuan-tuan dan puan bercadang nak buat lagi cepat. Saya nak update setiap saat. Boleh tak? Jawapan dia boleh dengan dua cara. Cara yang pertama, menekan butang di sebelah kanan atas, kita boleh tekan refresh data. Okey, kita akan tekan refresh data. Yang kedua adalah dengan menggunakan plugin. Plugin ni tuan-tuan dan puan kena install lah. Nama plugin ni adalah Local Studio Auto Refresh. Tuan-tuan dan puan nak dapat plugin tu kat mana? Okey, klik butang 3 kat sebelah atas tu. Anda boleh tekan butang extension. Anda boleh pergi kepada Visit Chrome Web Store. Bila anda pergi kepada Chrome Web Store ni, anda carilah yang saya cakap tadilah, yang dipanggil sebagai Local Auto Refresh. Okey, kemudian anda boleh tekan enter dan dia akan tanyalah yang mana satu anda nak install. Anda install lah yang ini, so far percuma lah setakat hari ini saya tahu dia adalah percuma. Yang ini daripada Trafikan.pro ni. Anda tekan dan anda boleh install. Bila anda install, ya tuan? Add to Chrome. Bila okey, istilah dia adalah add to Chrome Sorry, saya cakap install pula. Add to Chrome tu adalah yang istilah betul. Selepas tuan-tuan dan puan dah tekan add to Chrome tadi, maka tuan-tuan dan puan boleh pin. Pin tu dengan menekan butang extension ni dan pinkan dia. Pin tu maksudnya biar dia stay kat sebelah atas ni lah. Dan tuan-tuan dan puan boleh tekan butang yang berkenaan untuk membuat editing. Untuk buat editing. Editing ni tak akan available unless tuan-tuan dan puan buka pada Local Studio. Macam yang saya tengah tunjuk ni lah. Contoh, saya tekan butang yang berkenaan. So, kita boleh tekan butang refresh every 10 second. Kalau macam saya buat produk IoT untuk Kementerian Kesihatan dan juga untuk research, maka saya perlukan refresh rate yang lebih cepat. Kadang-kadang 10 saat, 5 saat tu lebih baik. Sebab kita nak tengok aircon, udara, vibration yang ada pada mesin. So, tak bolehlah 1 minit. Kita kena dapat data tu secepat mungkin. Sepantas kilat macam orang kata buruk macam tu, macam buruk. Pantas Jadi, tapi kalau tuan-tuan dan perempuan memang ambil data dekat lapangan, tak payahlah setiap 10 saat Mungkin lebih sesuai 1 minit, 5 minit. Tuan-tuan dan perempuan boleh adjust according to your suitability. Okey, contoh macam ni kan. Setiap 10 saat saya punya menu ni akan refresh. Maknanya kalau ada data baru masuk, dia akan update. Okey, boleh nampak ya? Siapa-siapa yang display, siapa-siapa yang mendisplay data ni dan mereka yang mendisplaykan itu mesti install that Chrome refresher tu. Tak install, dia tak refresh lah. Dia akan refresh ikut standard 15 minit. Contoh ni saya bagi, katakan tuan-tuan dan puan berada di satu PKD yang mana ada war room ataupun control room sendiri. Saya tak pastilah sama ada di JKN ada ke tidak. Tapi kalau bab penyakit memang ada lah. Mungkin kejuruteraan akan adakan ke. Contoh memang ada ke. So tuan-tuan boleh buat satu komputer yang designated hanya untuk benda-benda ni. Untuk display what is the problem and so on. Okey, dah sudah
Boleh nampak dah install. Okay, next kat sebelah atas macam biasa untitled report. Okay, saya kena disablekan lah sebab saya tak nak dia refresh setiap 10 saat. Mengganggu tugas saya. Saya buat lebih kurang 300 saat lah. 300 saat berapa minit? Di dekat gambar berpusing tu, sebelah kanan atas ni ada gambar berpusing. Tuan klik kat situ, dia ada tulis refresh every. Saya tekan 300 second. Kalau nak refresh daily pun boleh. Nak tukar-tukar pages pun boleh. Kan? Kita masuk PKD, dapat macam-macam information. Contohlah. Alright. So, selepas selesai, maka tuan-tuan dan perempuan boleh pergi kepada untitled report ni dan bagi nama. Nama saya adalah dashboard Bakas. Contoh, saya buat dashboard Bakas. Dan apa yang penting untuk tuan-tuan dan perempuan jelas, data-data yang kita ada ni adalah dalam bentuk data yang saya tunjukkan ini. Maknanya data dia mesti dalam format adanya title dan adanya data. Kalau data tu berulang, contohnya macam tarikh kan. Tarikh kan dia berulang kan. Tahun, tarikh. Biar data tu dalam format yang saya tunjuk ni lah. Jangan format selain daripada saya tunjuk ni, maka dia akan sukar untuk dibuat display of the data. Okey, dah masuk data. Dah sama macam saya belum menu? Dah sama kan? Okey, yang ini sebenarnya semua orang boleh buat. Sebab apa? Sebab dia pakai Google. Next, ada sebelah kanan ni dipanggil sebagai data view. Satu lagi property view. Anda boleh klik data, anda boleh klik property. Anda boleh adjust lah. Data dan juga property. Okey, kat sebelah atas kita ada pages. Add page. Kalau nak tambah page lah. Untuk setakat ni tak payah tambah apa-apa. Kita ada add data. Kalau anda nak tambah data lagi. Kalau anda nak blendkan data. Contoh, anda daripada JKN. Anda nak kawal data di seluruh negeri Kelantan. Maka anda ada data connector. Nak sambungkan antara satu ID dengan ID yang lain. Contohnya seperti data bulan 1. Data bulan 2. Dia mesti ada satu benda yang sama nak disambungkan. Contohnya kawasan. So kita sambungkan by kawasan. Okay. Kemudian kita ada add chart. Kita ada lebih daripada berpuluh-puluh jenis carta yang diberikan oleh Google untuk kita gunakan. Nanti kita akan explore kejap lagi. Kita ada add control. Add control ni misalkan kata tuan-tuan dan puan nak buat filtration. Nak tengok tarikh sekian sampai sekian. Berapa banyak data yang ada, berapa banyak data yang tak ada dan sebagainya. Dan kita ada theme and layout lah untuk buat layout. Baik, kita mulakan dengan semudah menekan butang data dan properties di sebelah kanan untuk kita mulakan aktiviti kita. Baik, secara automatik bila kita tekan je data tadi, dia akan masukkan table. Betul tak? Sama tak macam saya? Dah ada table kan? So, apa kita perlu buat sekarang? Anda boleh delete table tu. Sebab apa kena delete? Sebab saya sengaja nak dengki tuan-tuan dan puan lah. Okay, dah delete dah? Dah delete je, tak apa. Kita boleh buat balik. Okay, macam mana nak buat balik table tu? Tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada add a chart. Tuan-tuan dan puan boleh ambil table. Ada 3 jenis table dekat atas tu. Dah ada table biasa, ada table dengan bar dan ada table dengan heat map. So, kita ambil table biasa lah. So, cara Google ni bertindak, kita ambil, scrollkan kita punya cursor dan drag according to our suitability of compound lah. Macam yang saya tunjuk sekarang ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok, dekat sebelah ni, automatically dia akan tarik data daripada data Bakas. Dia akan ambil data based on the date. Dia akan ada maklumat-maklumat yang berkenaan lah. Yang ini kita akan belajar sekejap lagi, macam mana cara kita nak manipulate all these things. Contoh yang kedua, anda tekan add chart, anda boleh masukkan scorecard. Contohlah, anda tekan scorecard, masukkan scorecard pula. Scorecard ni, dia akan bertindak sebagai apa yang anda ingin lakukan lah. Contoh macam ni, data kita adalah data Bakas, tarikh dan juga metrik dia adalah count. Maksudnya bilangan data kita ada 76. Saya tunjuk contoh tuan-tuan tak payah buat. Saya buat seorang je sebab nak tunjukkan contoh. Contoh saya ambil satu nama di bahagian ujung sekali ni. Okey, contoh saya ambil satu nama. Okey, saya letakkan di bahagian bawah. Saya copy je. So apa yang terjadi kepada dashboard saya, dia sepatutnya bukan lagi 75. Sebaliknya dia jadi 76. Sebab dia dah tambah satu rekod. Faham ya? Jadi kalau setiap kali tuan-tuan tambah rekod, maka dia akan bertambah. Macam tadi kan saya main copy je kan. Satu nama yang namanya Wan Razak Wan Hassan ni. Rekod dia ada 2. Sebab dia 2 kali lah diisi pada tempat yang sama. Contoh sahajalah ya. Itu kalau tuan-tuan nak nampak apa yang dimaksudkan dengan real time tu. Okay, saya delete balik. Sebab nak tunjuk contoh sahaja. Okay, kemudian mari kita explore pula macam mana cara nak manipulate data-data dan juga dimensinya. Dalam Google Data Studio ni ada 2 benda penting yang tuan-tuan puan kena faham. Pertama dipanggil dimension. Yang kedua dipanggil matrix. Okey, dimension ni apa? Dimension ni dalam bahasa SPSS dia dipanggil variable lah. Dimension kita adalah variable. Contoh, variable kita adalah PPRT. Maknanya
PPRT ya, PPRT tidak. PPRT yes, PPRT no, kan? Itu dipanggil variable. Dalam istilah Google Data Studio atau Locus Studio dipanggil sebagai dimension. Kemudian kita ada nilai metrik. Metrik ni dia adalah nilai nombor. Ada juga yang metrik tak ada nombor, tapi dia ada bilangan. Okey, yang itu kita kena faham. Okey, pada data tuan-tuan dan puan-puan, dah buat dah? Dah ada scorecard dengan table, dah ada dah? Dah. Okey, next. Tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk pergi klik di bahagian sebelah kanan ni, data bakas ni. Kalau saya scroll hingga ke logo hijau, maka akan bertukar colornya menjadi pensel. Betul tak? Kalau saya klik, maka dia akan memberikan menu untuk saya mengedit. Mengedit apa? Mengedit saya punya data dan jenis-jenis data saya. Okey, saya ulang semula. Saya scrollkan saya punya cursor kepada data saya dan pergi kepada gambar pensel dan saya klik, maka dia akan keluar menu untuk saya buat penambahbaikan dan adjustment. Okey, pada adjustment ni ada beberapa maklumat penting yang saya perlu cerita. Pertama adalah data credential. Cuba tuan-tuan puan klik. Data credential ni menjawab kepada soalan sahabat kita semalam. Ada satu orang pegawai peserta tanya, adakah boleh orang tengok data tu atau dia tengok sahaja summary? Akan saya bagi tahu kita boleh tunjuk summary. Jadi tuan-tuan dan puan boleh pakai data yang sama. Tapi tuan-tuan dan puan createkan summary. Jadi masyarakat hanya tengok summary sahaja. Data ini kita boleh kontrol dekat sini. Owner credential dan juga viewer credential. Maknanya orang boleh tengok apa yang display je. Data belakang dia tak boleh tengok. Ini kita punya kontrol dekat sini lah. Nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, yang kedua data freshness. Ni sebelah kanan kalau tuan-tuan dan puan tengok dia ada 4 yang utama lah. Every 15 minutes, every hour, every 4 hour, every 12 hours. Ini depends lah kepada tuan-tuan dan puan punya aplikasi. Pada saya, kalau tuan-tuan dan puan duduk di PKD ataupun JKN, mungkin 15 minutes tu is quite good lah kan. Sebab kita pun kerja lapangan biasanya perlu go here and there. Jadi dalam 15 minutes tu dia akan update our data ya. Every hour dan lain-lain. Kemudian kita ada sebelah kanan ni, community visualization adalah benda-benda lain lah. Macam contoh kan, kita nak gambar kita comel, kita tak nak gauge yang diberi oleh Google, kita boleh minta lah daripada kawan-kawan kita kat luar negara yang ada pakai, kita boleh pakai juga. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada dua butang utama yang namanya add field dan add parameter. Yang ini saya akan ajar kemudian. Tapi add field ni sebagai contoh, saya ambil contoh. Ingat tak tadi kita ada jumlah lelaki dan perempuan, betul? Dan kita kirakan terus dekat dalam Google Sheet. Sebenarnya tak payah kira kat Google Sheet. Kita boleh kira dekat Google Data Studio. Kita boleh cakap, okey, awak ambil lelaki, tambahkan perempuan, dapatlah jumlah. Kita boleh buat benda tu. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada data manusia, misal kata ada data masyarakat, populasi, anda nak buat percentage, anda nak buat indeks. Contohnya indeks penyakit berdasarkan kawasan. So anda boleh buat perkadaran, boleh buat. Okey, mari kita tengok apa yang ada kat sini. Dekat sini ataupun sekarang ni, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan macam mana kita nak edit satu persatu benda ni. Sebab benda ni penting supaya kita punya data ni diposisikan dengan betul. Contoh macam semalam, ingat tak yang kita ada buat satu kaedah di mana kita jadikan dia enam. Ingat tak enam? Samalah macam ni. Tapi yang ini adalah lebih kepada memposisikan data. Okey, contoh address. Address adalah dalam bentuk teks. Betul ke tak betul? Betul. Agency teks kan, sebab kita ada PBT atau KKM, tak silap saya. Ahli keluarga teks, betul lah, ada nama orang kan. Okey, assessor, nama kumpulan, orden tadi tu, contoh. Bekalan kuasa, TNB dan bukan TNB. Comment pun ada comment lah, dalam mana ada comment. Date adalah date, betul? Betul, okey. ID, okey. Date ni, saya perlu ingatkan tuan-tuan dan puan, sepanjang exploration saya, date ni kadang-kadang bermasalah sikit apabila anda nak buat manipulasi sebab Amerika dan Malaysia lain dia punya format. Malaysia kita guna hari, bulan. Betul? Di mana Amerika guna bulan, hari. Jadi tuan-tuan kena careful lah. So bila you buat sesuatu arahan kepada komputer nanti, jangan dia diterbalikkan lah. Nanti anda punya cara nak filter ke menu anda terlari ke sini dan ke sana. Nanti saya tunjukkan lah macam mana cara nak bagi dia seragam. Sebab semalam berapa bulan? 7 bulan 6 kan? So bila saya buat manipulation data, dia jadi bulan tu adalah 7. Sepatutnya bulan tu adalah 6. Bila saya cek balik, sebab dia ikut tarikh Amerika. Jadi apa-apa pun, pastikan kolom yang anda gunakan ini telah dispesifikasikan format dia kepada format date yang betul. Iaitu date Amerika lah. Ini cara nak memformat Amerikakan date ini. Ya,
phone memang akan ikut masa amal reka. Cuma bila tuan-tuan dan puan buat benda ni, nanti tuan-tuan dan puan, sebab saya pun tak akan pakai date raw ni. Saya akan manipulate date raw ni. So bila you nak manipulate, you kena make sure bila kita panggil dia ikut yang format kita nak. Bukan phone punya format macam mana terbalik sekalipun, kita betulkan dia. Sebab itu nanti saya akan sertakan juga command-command yang tuan-tuan dan puan kena ikut, ya. Dan command-command ini, jika tuan-tuan dan puan tak boleh faham command dia, paling command pun tuan-tuan dan puan copy paste lah. Faham maksud saya? Maknanya contoh macam ni, contoh macam saya telah buatkan satu ayat yang berbunyi gabungkan date dan time dalam loka. Anda follow je command yang saya buat ni. InsyaAllah dia akan sama seperti mana yang kita orang Malaysia. Tapi kalau anda tak ikut yang ini, maka dia akan jadi sedikit berbeza lah. Iaitu tarikh dan masa dan bulan tadi berlari-lari ke sini ke sana. Tapi kalau ada problem nanti bila buat projek, bagi tahu saya akan bantu insyaAllah. Tak ada masalah. Okey, itu date. ID kita biarlah. Okey, let ni adalah latitude number. Okey, let long ni. Let long, okey, dalam Google Data Studio, anda kena gabungkan latitude dengan longitude. Iaitu, dia mesti yang panjang ada koma tu. Itu sebab saya tadi minta tuan-tuan dan puan-puan bukan asingkan, tapi splitkan. Asingkan dia. Tolak dia ke tepi. Sebab bila kita tolak ke tepi untuk QGIS. Tapi yang asal kita biar je. Sebab apa kita biar? Nak pakai untuk Google Data Studio. So, let biar. Let long ni kita tukar. Kita tukar ke bawah. Namanya geo. Kita pergi ke latitude longitude. Okay, cuba lakukan demikian. Dah buat ya? Okey. Sepanjang pengalaman saya dah cuba city, country dan subkontinent. Malaysia belum lagi menjadi negara-negara yang diketahui dunia. Contoh kalau saya letak subkontinent lah, macam contoh saya letak Tumpat dan sebagainya, kemungkinan Google tak tahu kat mana. Ada setengah-setengah daerah macam apa, Mukim ke, dia tak tahu. Yang dia tahu kat Amerika. So, kemungkinan saya cadangkan tuan-tuan tak boleh gunakan yang berkenaan lah. Melainkan Google dah update. So far yang saya tengok dalam list, Malaysia adalah dalam subkontinen 1 je. Subkontinen 2 dengan 3 pun tak ada. Maknanya dia setakat boleh tahu negara dan negeri. Daerah macam ada out sikit kat situ. So kalau anda tulis Tumpat, Jeli, Kuala Kerai daerah. Macang, Bacok, dia tak tahu. So that's why kena pakai koordinat. Itu dia punya trik dia lah. Kalau dekat Amerika, dia dah memang ada dah dia punya state. Dalam state tu dia ada subdivision. Dalam subdivision dia ada city. So semua maklumat tu dia dah ada. Sebab dia Amerika punya produk kan. Macam tu je nak cerita. Tapi tuan-tuan dan puan jangan rasa kecewa. Sebab tuan-tuan dan puan ada QG. So kita boleh ada lah. Selehong Utara. Anda tulis dekat dalam Google Sheet Selehong Utara. Lepas tu suruh Google bagi tahu Selehong Utara kat mana. Dia kata dia pun tak tahu. Macam tu lah. Faham kan maksud saya? Dia cari sendiri betul. Okey, so tuan-tuan dan puan sekalian, kita pergi ke bawah lagi. Lelaki, number, betul? Betul. Let long, number, betul. Perempuan, number, betul. Picture, text. Picture, text ni kelakar lah. Sepatutnya, biar je lah. Biar je. Sebab kita tak analyse pun. PPRT, text, betul tak? Betul kan? Sebab dia false dengan true. Kemudian kita ada sistem bekalan. Sistem bekalan, betul lah. Status, text, time. Time ni ada sedikit cabaran. Kalau kita tukar times ini kepada times, mengikut pengalaman saya, memang dia akan jadi error. So, biarkan dia jadi text je dulu. Kemudian, last kali adalah total. Total adalah number. Betul Okay. So, pertama, bila buat je benda-benda yang saya ajar ni, anda kena ingat satu benda yang paling penting, date dengan time dia tak betul. Ataupun tak betul, bukan tak betul. Dia betul, tapi dia diasingkan. Sebab date sebelah date, time sebelah time. Betul tak? Jadi kita perlu kahwinkan mereka mengikut format Google. So macam mana nak kahwinkan? Kita perlu gunakan add a field. Maknanya kita perlu create satu medan parameter baru. Kita tekan butang add a field. Anda tulis kat sini date, time, new. Kena tulis betul-betul. Date, time, new. Date, ni field name dia. Field name, date, time, new. Okay? Gapak-gapak. Kecil boleh, besar boleh, tak ada masalah. Saya suka buat jenis yang macam gini. Dia ada macam-macam cara lah. Bila you belajar computer programming ni, ada buat besar kecil, ada buat underscore. Tapi yang paling senang saya buat yang macam ni lah. Supaya tuan-tuan puan faham maksud date, time, new tu. Okay, next. Kita ada formula. Formula ni, kalau ikutkan anda kena type. Anda kena cari dekat dalam Google, dekat dalam ChatGPT. Saya dah buatkan untuk tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan ambil lah ayat yang berkenaan. Ayat ni nak cari dekat mana? Dekat dalam folder JKN kita, Code for Programming ataupun Task. Dekat situ tuan-tuan puan boleh nampak ada tulis perkataan parse underscore date time
inverted comma dan sebagainya lah. Anda boleh copy. Saya dah copy ni dan saya tampal. Bagusnya Google ni, dia akan bagi tahulah kalau ada error. Ni macam ni, dia dah bagi tahulah. Parse date time ni, kita concatkan dengan date dan juga time ni, maka dia akan hasilkan penggabungan antara tarikh dan juga masa. Okey. So, saya tekan butang save. Selesai. Okey. Bila saya tekan butang save, apa yang terjadi kepada data list saya? Tiba-tiba ada satu tambahan yang baru. Nampak tak? Ada tambah yang baru. Date, time, new. Betul? Done. Betul. Bila tuan dah tekan update tu, done je lah. Okey. Dah selesai. Maknanya kita dah ada date, time, new. Ataupun dengan kata lain, kita dah ada tarikh dan masa yang digabungkan lah mengikut format Google Local Studio. Baik. Next step yang tuan-tuan kena lakukan adalah, okey, ini trik yang pada saya agak penting lah untuk tuan-tuan tahu. Saya nak buat contoh filter by bulan, filter by tahun, filter by hari, filter by masa, filter by minute contoh. Benda ni penting sebab kadang-kadang PPKP terlibat dalam investigation, terlibat dalam penyiasatan, terlibat dalam benda-benda temporal ni, masa. So saya akan buat benda-benda tu. Saya ambil yang basic je lah. Tarikh hari, masa dan juga jam, minit. Saya buat 4 je. Yang lain-lain kalau tuan-tuan nak buat boleh explore sendiri. Baik, saya akan ajar macam mana nak buat. Tekan butang add a field kat bawah ni. Ada satu butang namanya add a field. Okey, dah tekan dah? Dekat sini kita masukkan satu benda yang namanya day. Day apa day? Hari ya, hari ya. Dan kita akan tulis formula. Okey, formula dia tuan-tuan cuba follow saya Tulis perkataan berikut, extract. Dah tekan dah? Extract. Buka kurungan. Kita tulis day lah. Day from anda tuliskan nama variable tadi. Date, time, new. Sampai dia keluar warna hijau macam tu. So, anda telah berjaya dan akan berjaya lah mengekstrak hari daripada tarikh dan masa tadi. Okay. Lepas tu, anda boleh tekan butang save lah. Kalau dia tak ada error, dia okey lah. Kalau dia ada error, maka dia... error? Cuba tengok balik anda punya date, time, new ni. Date, time, new ni mesti betul. Extract day from date, time, new. Kena ada from. Okay, dah sudah? Okay, untuk trik yang berikutnya adalah kita nak ambil apa tadi? Day, month. Betul tak? Month. Month sama month. M-O-N-T-H. Month adalah bulan. So, sama juga. Extract. Anda tulis month lah. M-O-N-T-H. Month. From. From pun sama jugalah. Date, time, new. Okay. Selesai. Anda tekan butang save dan done. Okay. Dan kita buat lagi dua. Lagi dua adalah hours. Hours anda tulislah hours. Dekat atas ni field name dia hours. H-O-U-R. Sama juga. Extract. Extract hour from. Pandai. Date, time, new. Sampai dia keluar hijau. Kalau date, time, new tu tak hijau, salah. Salah. Save dan juga done. Dan yang terakhir adalah Mi apa? Misop ke minute? Minute, minute. Minute pun kita tulislah M-I-N-U-T, minute. Okey, kat bawah ni kita tulis extract. Extract minute from date, time, new. Kita tekan save dan done. Okey, saya dah ada 4 variable yang baru saya cipta. Pertama adalah hari, kedua adalah bulan, ketiga adalah jam, keempat adalah minit. Okay, so far so good? Not so good? Not good enough. Okay, kejap. Nanti saya bantu Okay. Selepas dah siap benda-benda ni tadi, jangan lupa klik dekat dalam edit data source ni untuk double check. Untuk double check. Untuk tengok betul tak yang variable kita baru buat tadi ni. Contoh yang kita baru buat tadi adalah date time kan. Date time ni betul tak dia jadi date time? Betul. Date and time. Okay. Done. Alright. Ada problem boleh angkat tangan. Bagi tahu tuan-tuan dan puan untuk buat satu sepatutnya benda ni kena ajar kemudian, tapi oleh kerana kita dah buat day, time, minute tadi tu, kita nak test dia betul tak betul, kita buat satu benda yang dinamakan sebagai slider. Okey, tuan-tuan dan puan akan buat control tau. Pergi dekat add a control ni, tekan add control, dekat sini ada namanya slider. Cuba tekan slider tu. Okey, cuba createkan slider dekat sebelah atas. Createkan slider dekat sebelah atas. Dah create dah? Okey, macam yang saya buat ni lah. Saya dah createkan satu slider. Dah create? Okey, slider ni kalau tuan-tuan tengok sebelah kanan, dia ada tulis situ date range dimension. Betul tak?
Date range dimension ni adalah dalam bentuk date kan. Okey, saya akan pangkah dekat bawah ni control field ni saya akan tukar kepada month. Month. Kat sini yang kita nak tahu ni betul tak betul ni. Kalau dia jadi 7 maknanya salahlah kita punya date and time tadi tu. Sepatutnya month ni jadi 6. So kita kena terbalikkan kita kena terbalikkan. Jadi 7 kan? Dia jadi 7 maknanya silap lah, kena terbalikkan. Kalau terbalikkan pun masalah, maka kita kena tukar pada source data yang asal. Benda ni kadang-kadang memang problematik sikit lah. Especially apabila kita cerita pasal local. Local ni maknanya kawasan lah. Malaysia. Oh, mula. Dekat date and time ni, date and time new ni tadi, saya tukar je. D ke depan, D tu duduk tengah, M tu belakang. Macam tu. Yang asal tadi macam ni. Yang asal tadi macam ni. Ni yang asal. So saya tukar D kat tengah, M kat belakang. Nak tukar dia tekan yang FX tu. Tuan tekan kat FX ni, nanti function dia akan dikeluarkan. Tekan function tu, dia akan ada DM kan? Yang tuan punya sekarang ni MD kan? Lepas kita add control tu. Oh, lepas add control. Okey. Sorry, saya ulang balik apa yang berlaku tadi, saya akan tekan add control dan saya akan ambil slider. Bila saya tekan slider, dia akan keluar slider ikut suka dia lah. So kita kena ajar dia. So kita ajar dia yang pertama, buang dulu date range ni. Saya buang. Date range kat atas ni, bawah data ni dia ada date range. Saya buang je dulu. Bawah ni dia tanya control field apa. Awak nak control apa? Wahai Encik Aizat contoh. So saya kata saya nak control bulan. So saya tekan lelaki ini kepada month lah. Bila saya tekan month tadi, apa yang terjadi? Dia jadi nombor 7. Sedangkan kita tahu bengkel semalam 7 hari bulan 6. Sepatutnya 7 tu adalah hari. Betul lah. Jadi dekat situ ada salah posisi. So salah posisi tu di mana? Dia berpunca di sinilah, date time new. So kita akan tekan FX ni untuk kita adjust. So saya dah adjust lah kepada day dengan month ni. Asalnya kalau tuan tengok kat tuan punya komputer, dia jadi YMD, betul tak? Sekarang tukar dia jadi Y huruf besar, D huruf kecil, M huruf kecil. YDM. Okey, boleh? Alright. Selepas tuan-tuan dan puan lakukan demikian, maka saya jemput untuk create lagi satu slider. Tekan add control, tekan lagi satu slider. Slider yang seterusnya di sebelah kanan juga. Anda buat lagi satu, sama je. Benda yang sama, iaitu delete dulu anda punya control date tu dan tukar kepada day. Contoh, saya delete date ni, saya tukar control field kepada day. Day. Bila saya tekan day, sepatutnya dia keluar 7 lah. Macam ni. So, tuan-tuan puan bayangkan, sekejap lagi, saya akan cuba create apps yang bila saya tekan tarikh hari ni, dia akan jadi 7 dan juga 8 lah. Sepatutnya dia ada 2 tarikh. 7 dan 8. Okey, dah siap. Sekarang ni buat lagi 2 slider, iaitu jam dan minit. Mari kita buat slider. Kita buat lagi satu kat sebelah atas ni. Okey, yang saya tunjuk ni tak termasuk macam mana nak buat gambar, letak logo tu sebenarnya nanti tuan-tuan explore lah ya. Saya tukar lelaki ni kepada apa? Hour. Saya tukar hour. Bila saya tukar hour, dia akan ada, sepatutnya semalam lah, kita collect data daripada pukul 2 lebih daripada pukul 3. Betul lah. 14 sampai 15. Betul lah. Kalau lebih daripada 14, lebih kurang daripada 14 maknanya apa? Ada hantu raya telah tolong key in lah. Kalau lepas 15 maknanya ada kawan kita tersadai dekat pengalaman kubur, kita balik. So macam ni maknanya betul lah data tu 14 ke 15. Kalau kita key in sekejap lagi, betul lah sebab hari ni 12 jam 12 tengah hari, tapi bukan pada hari semalam, pada hari ni. Okey, kemudian kita masukkan lagi satu ya tuan-tuan dan puan, iaitu slider yang seterusnya bagi apa? Minit. Minit ni dia mencabar sikit lah sebab ada minit yang agak dia sampai 59 lah kan sepatutnya. So kita tukarkan sama juga, date ni kita buang, lelaki ni kita tukar kepada minute. M-I-N-U-T-E minute. Ada kawan kita bagi caranya minute. Dia 0 sampai 59. Betul tak? Logik lah kan? Sebab 1 jam ada 60 minit. Okey, apa fungsi slider ni? Fungsi slider ni kita akan buktikan sekarang. Tuan-tuan puan boleh pergi ke sebelah kanan atas, namanya view. Cuba tuan-tuan puan tekan butang view ni. Dia akan display. Ini panggil dashboard. So dashboard ni telah hidup.
Dan tuan-tuan puan boleh buat filter. Contoh saya nak pergi kepada pukul 2. Ini adalah data pukul 2. So pukul 2 saya nak pukul 2.50. Ada tak data? Data pukul 2.50 adalah dekat sini. Inilah lebih kurang 2.50. Zul Akmal, Wasanah Law. Ni lebih kurang 2.50. 2.50 ke? Ni contoh 2.50 lah, 2.50. So kat sini maknanya tuan-tuan dan puan boleh filter data tu. Nak mengikut tarikh, nak mengikut masa, nak mengikut waktu. Okey, jelas ya? Okey, kita tambah lagi satu slider. Tapi kali ini slider yang lebih mudah, namanya adalah Date Range Control. Tuan-tuan dan puan pilih yang bawah tu, namanya Date Range Control. Date Range Control ni pun tuan-tuan dan puan boleh letak di sebelah kanan atas. Kat sini untuk mengawal mengawal tarikh. Maknanya kita nak cari kan, tarikh sekian sampai sekian. Tuan-tuan dan puan boleh tekan view, nanti boleh pilih lah. Saya nak data yang di-collect oleh PPKP pada tarikh 7 hari bulan Jun sampai 7 Julai. Contohlah, nanti dia akan keluar lah data-data tu. Anda jangan pilih pula data yang tak pernah di-collect. Contohnya anda pilih daripada 30 Jun. 30 Jun pun belum ada lagi. Anda minta, memang komputer akan cakap sini lah. Woi, kau tahu tak sekarang ni bukan 30 Jun lagi. Dia macam tu lah. Contoh. Okey, itu adalah kaedah untuk membuat kontrol. Okey, kontrol ini sangat berguna terutama kepada tuan-tuan dan puan yang memerlukan kaedah nak membuat laporan yang lebih tepat dan robust. Maknanya you all dah siap data ni semua, bos you nak check. Macam ni tuan? Yang last kali ni pergi dekat add control, awak pilih yang di bawah sekali tu. 3 daripada bawah yang dipanggil sebagai date range control. Bukan slider tak. Yang ini dia dah built in lah. Maksudnya tuan-tuan boleh terus pakai je. Yang slider ni maknanya nak memperhalusi investigation kita. Contoh kan tuan-tuan dan puan nak tahu adakah data ini telah dipungut ataupun dikutip mengikut masa yang berkenaan, maka tuan-tuan dan puan boleh nampak. Macam ni kan. Saya ambil daripada pukul 2. So kita boleh tahu tau. 14 ni maknanya orang yang ambil data pukul 2 petang. Ada berapa data yang PPKP dah berjaya kutip? 56. Maknanya PPKP kita 20 orang, satu orang boleh kutip data lebih kurang 2 data dalam masa 1 jam. Bagus tak bagus? Baguslah kan? Sebab mungkin tak sampai 1 jam pun dalam beberapa minit. So katakan saya nak tengok yang 15. So saya boleh nampak. Dalam pukul 3 petang tu, sebab 3 petang kan pukul 3 suku dah nak balik kan. So ada 19 rekod berjaya dicipta. Maknanya dalam 19 minit ni, 19 rekod. Satu rekod 1 minit. Hebat. Tak macam mana dia ambil, kita pun tak tahu. Tuhan, malaikat dan syaitan yang tahu. Tak apalah, tapi nak cerita, maknanya anda boleh gunakan maklumat ini untuk mendapatkan perhalusan maklumat-maklumat lain. Benda ni bagus dan penting lah untuk tujuan audit dan lain-lain. Okey, selesai. Ini je yang agak teknikal lah pada saya yang susah untuk anda follow. Tapi kalau anda boleh follow, yang lain senang je. Okey, yang pertama kita dah ada jadual. Yang kedua kita dah ada scoreboard. Okey, saya nak bawa tuan-tuan dan puan untuk membawa cerita-cerita yang seronok lah. So kita ambil satu lagi scoreboard yang lain. Okey, anda boleh tekan add a chart. Anda boleh tekan butang scoreboard. Okay, anda letak dekat bawah scoreboard tu. Dekat bawah ni, dia akan bagi 75 jugalah. 525. Kenapa dia bagi 525 hari? Dia kira bilangan. Dia kira bilangan. So, hari kan dia ada 7/6 kan. So, dia kira 7 sampai 10 kali dah. Berapa ratus kan? Okay, kita masuk scoreboard. Tapi kat sini kita tukar. Apa yang kita nak tukar? Kita nak tukar, sebagai contoh, saya nak tukar bilangan responden lelaki, jumlah lelaki dan jumlah perempuan. So kat sini saya akan tekan date range dimension dia kepada date time. Yang ni date time new, dan metrik dia ni saya ubah, saya tak nak day tapi saya nak apa? Lelaki. Lelaki ini yang berkenaan lah. So kita tahu ada 107 lelaki. Selepas selesai lelaki 107 ni, okey, saya cabar tuan-tuan dan puan, cuba kira pula berapa perempuan. Macam mana nak buat? Copy dan paste. Kita boleh copy dan paste. Letak je kat sebelah. Kita copy paste je. Kita copy paste, tapi jangan lupa tukar lelaki ini kepada perempuan. So kita dapatlah berapa lelaki, berapa perempuan. Macam tu je. So contoh saya nak tengok pada tarikh katakanlah kita ada buat banyak hari kan, banyak tarikh. Katakanlah jam ni adalah tarikh. Okay, pukul 3 petang ada berapa lelaki, berapa perempuan? Pukul 3 petang ada 38 lelaki, 40 perempuan. Ini berdasarkan
apa yang telah dikira secara total oleh PPKP di lapangan. Sebab mereka dah buat investigation kan. Okey, 107, 115. Kalau anda tak percaya, anda boleh kira sendiri secara manual. Contohlah, saya tak percaya kan. Saya boleh buat sum. Ni ayat anda tak boleh buat. Anda tengok je sebab saya nak tunjukkan contoh. Apa yang dimaksudkan dengan sum tu tadi. Okey, bila saya tekan data yang berikut, so dia akan bagilah 107. Betul tak? Betul. Macam itulah. Itulah kelebihan penggunaan dashboard. So lepas ni, kalau anda nak kira apa-apa, tak payah kira pakai Excel. Pakai Google Data Studio. Tapi mungkin belum jadi standard KKM lagi lah. Jadi jangan kata kena pakai Data Studio ni. Kena mohon perkenan daripada pegawai anda lah. Macam pegawai saya pakai je. Jadi dia orang faham-faham sendiri je lah. Okey, dah siap. Lagi apa lagi data yang tuan-tuan dan puan nak tunjukkan? Kita nak data total. Okey, ingat tak? Total data, kita dah ada satu variable namanya total. Betul? Saya tak nak pakai total tu. Saya nak pakai total yang kita totalkan. Ataupun kita buat sendiri total. Kat mana? Dekat add a field. Dekat add a field ni, tuan-tuan dan puan boleh buat dekat sini. Total occupant. Contohlah occupant. Anda buat satu variable namanya total occupant. OCCUPANT. Total occupant. Total occupant ni adalah jumlah orang dalam rumah yang tuan-tuan dan puan telah buat investigation. Okey, formula dia apa? Tulis sum lah. Sum, buka kurungan. Lepas tu kita tambahkan lah. Iaitu sum of the lelaki. Okey, kemudian kita tekan butang koma. Kita letak sum lagi satu adalah perempuan. Okey, so sum lelaki. Sekejap, saya rasa salah ni. Dia tak boleh. The number of argument for sum has to be 1. Oh, saya tersilap. Oh, dia tak boleh Dia tak boleh sum sum lelaki campur perempuan. Lelaki campur perempuan dia kira semua. Saya tak ingat ni. Saya tak ingat. Oh, sum. Okay, kena sum lelaki dulu. Contoh. Sum lelaki. Sum lelaki. Okay. Tambah sum perempuan. Okay. Sepatutnya macam ni lah. Jumlah semua lelaki, jumlah semua perempuan. Sebenarnya kita congak pun kita dah dapat kan. Tapi sebab kita ni pemalas, jadi kita tak nak buat begitu. Kita minta komputer yang buat. Okay. Sum lelaki tambah sum perempuan. Tak payah pun tak apa. Yang penting dia punya arithmetic tu betul. Maknanya sum dalam bracket lelaki, tutup kurungan tambah sum dalam bracket perempuan. Total occupant So kemudian anda boleh tekan butang done dan akan ada wujud satu variable baru namanya total occupant. Okey. Cara yang berikutnya anda boleh lakukan bila anda ada variable ni kan, macam ni kan total occupant ni, anda boleh ambil total occupant ni, masukkan je ke dalam. Serit, kita panggil serit Anda boleh serit masuk ke dalam, dia akan bagi total. Betul tak total dia 222? Kalau tak betul memang tak patut lah, memang betul lah kan. 107 tambah 115 memang 222 pun. Macam tu. Jelas ya? Yang ini adalah total occupant keseluruhan. Okey. Kemudian anda boleh pergi kepada add a control kat sini. Tuan-tuan dan puan boleh tekan butang yang dipanggil sebagai checkbox. Checkbox ni sangat penting untuk kita membuat filtration. Contoh, saya ingin buat checkbox yang berkaitan dengan semalam kita ada bincang pasal KKM dengan PBT tu, agensi agensi. Anda boleh tekan butang agensi ni. So kita boleh gunakan control field lah. Okey, sorry. Control field ni kena pakai Boolean. Boolean ni maksudnya kena pakai true or false. True or false maknanya agensi KKM atau bukan KKM kan. So tak sesuai kita pakai control field. Yang ni nanti kalau nak saya adjust kemudian. Kalau sempat salah minta maaf. Bukan control field. Kita ambil advanced filter. Sekejap saya try tengok advanced filter. Oh bukan advanced filter. Sorry salah juga. Jangan buat apa-apa lagi. Tunggu kejap. Sekejap saya takut dia tersilap. Okey, bukan. Satu lagi is ini adalah betul. Checkbox pun tak betul. Sebab checkbox pun kena true and false. Sekejap Satu lagi. Checkbox, advanced filter, slider, fixed size. Sekejap ya. Button tu kena control. Sebab dia banyak preset filter, advanced filter. Ada yang drop down Saya tak perasan
Ya Allah ya Tuhan. Ha, betul terima kasih kepada Tuan. So sebenarnya jawapan dia adalah yang atas sekali tu je duk cari ke bawah bagi nak gila. Sebenarnya atas sekali. Drop down list drop down list. Tuan-tuan puan ambil drop down list ni, tuan-tuan puan boleh tukar ID ni, jangan ambil ID lah. Date ni pun sama. Anda tukar dulu kepada date time new. Kemudian control field dia anda boleh ambil agency lah agency. Agency. Dan tuan-tuan puan boleh jadikan agency ni kepada sum lah, sum of the agency contohnya apa nama agency. Macam mana tuan? Tak, date tu boleh pangkah atau gantikan. Kita gantikan dengan date time yang baru tu. Date time new. Lepas tu control field agency. Kemudian yang bawah ni adalah agency dan kita buat count lah. Jangan buat count distinct. Sebab count ni maksudnya ada berapa agency. Count distinct tu maknanya ada berapa agency. KKM dengan PBT kan. Tapi kita nak tahu bilangan kan sebenarnya. So kalau anda klik, kita boleh ada lah PBT dengan KKM. Agency ni, tuan-tuan dan perempuan klik kat sebelah kiri ni, ada gambar pensel ni. Jangan ambil count distinct. Sebab count distinct maksudnya dua je lah. Iaitu KKM, PBT. So dia akan bagi dua je. Ya, kita tukar record count dia kepada count lah, bilangan. Count, berapa banyak agensi tu. So kalau anda tekan drop down ni, anda akan nampak PBT ada 60, KKM ada 4, ada 14. Ada tuan, dekat ni. Kena tekan pensel tu. Dekat agensi warna biru ni. Ya, dekat agensi tu, awak letak, pensel tu, tekan. Kita tukar count distinct ni kepada count. Okay. Kemudian, anda boleh bagi nama lah. Contoh kat sini saya tulis bilangan bilangan. So, nanti dia akan rename. So, bila saya tekan bilangan, rename. Sekejap Bila saya tekan account, bilangan, rename. So, dia akan keluar lah kat sini. Agensi dan bilangan dia. Nampak tak? Agensi, bilangan. Dan kita ada PBT, kita ada KKM dan kita ada null. Alamak, pelik pula null ni. Mesti anda rasa semak mata memandang kan, null. Jadi macam mana nak hilangkan null tu? Cara dia, anda ada dekat bawah ni, namanya filter. Anda tekan filter ni, anda boleh create filter. Filter kat sini anda tulis agency filter. Agency filter. So, anda akan tulis perkataan apa? Contoh, exclude lah. Saya nak buang. Tolong jangan tunjuk dekat mata saya maklumat berikut. Iaitu exclude. Tolonglah komputer. Kau buanglah benda-benda ni. Iaitu agency. Kita bagi tahu komputer lah. Agency sama dengan null. Aku nampak null. Kau jangan tunjuk kat muka aku. Macam itulah arahan bahasa Melayu dia. Ya. Equal to lah. Equal to. Agency equal to null. Ni, tuan ambil agency equal to. Dia ada banyak. Is null. Is null pun boleh jugalah. Ini salah satu idea yang hebat lah. Saya baru perasan hari ni. Is null. Selama ni ambil sama dengan null. Is null pun betul jugalah. So, tekan save. Dan tuan-tuan akan dapati bahawa perkataan null tadi tak wujud dah. Dia akan ada PBT dengan KKM sahaja. Contoh, saya pergi dekat PBT. Kan saya boleh filter. Contoh, saya nak tengok PBT only. So, saya boleh tengok berapa banyak PBT lelaki dan perempuan. So, total lelaki 79, perempuan 91. Total 170 lah. Okey, untuk KKM, berapa banyak? KKM lagi sedikit lah. Lebih kurang dalam 52. Begitu. Okey, jelas ya? Ini adalah menggunakan drop down list lah yang tadi sahabat saya telah bantu maklumkan. Okey, tiba-tiba anda nak pergi balik kepada yang asal macam mana? Pergi balik kepada yang asal, anda kena tekan butang reset. Dekat sini anda boleh create satu butang yang namanya reset button. Pergi add control, kita ada satu button kat bawah ni. Cuba klik button tu. Klik button. Okey, kita boleh buat satu button, besar punya button. Okey, button ni kita akan tulis button apa? Reset. So anda buat satu button. Okey, dah buat dah button dah? Button tu dah dapat kat mana? Dekat add control ni, letak button kat situ. Okey, letak button. Dekat situ anda tulis, anda klik perkataan yang dinamakan sebagai report action. Anda tekan report action ni. Kemudian anda boleh pilih report action apa. Saya tekan reset filter. Maknanya kalau kita ada filter, kita reset. Kita ada filter, kita reset. Reset. Okey, saya ulang balik. Mula-mula kita ambil add control. Kita pilih button. Okey, buat button ni. Lepas tu anda pilih yang bawah ni namanya report action. Dia ada navigation atau filter kan. Kita tekan report action. Kemudian anda tekan di bawah ni. Jenis-jenis action apa yang awak nak saya buat. Komputer tanya awak lah. So awak kata reset filter. So maksudnya kita boleh reset. So anda boleh buat apa lagi? Anda boleh buat download report. Contohnya download this report. Tekan dia download report.
Anda boleh buat button apa lagi? Anda boleh buat report ke get report link. Anda boleh invite people. Anda boleh buka yang anda punya My Maps Google ni. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak buat map lah. Okey, setakat ni jelas tak? Okay, kalau agak cepat, sebenarnya minta maaf sebab kita nak kecil masa sikit. Tapi apa-apa pun tuan-tuan dan puan boleh nampak lah kan. Basic dia adalah kita boleh buat satu dashboard yang amat menarik untuk kita membuat suka-suka kita lah nak buat apa pun. Contoh lain anda boleh letak lagi control. Letak lagi control. Selain daripada agensi, apa lagi yang anda nak tengok? Contohnya yang saya rasa tadi kita bincangkan pasal risiko kan. Risiko masyarakat yang berkaitan dengan PPRT tak silap saya kan. Betul tak? PPRT PPRT ni adalah true and false tau. PPRT ni adalah true and false. So PPRT ni adalah satu contoh yang baik untuk kita tak payah pakai pun drop down. Tapi kita cuba pakai yang berkaitan dengan checkbox. Kita try pakai checkbox kan. Pakai checkbox untuk PPRT. Okay. Ni saya first time buat ni. PPRT ni. Sebab apa? Biasanya saya kena buat program lain dulu. Oh, dia tak boleh terima. Okay. PPRT ni cuba kita changekan dia kepada boolean. Saya tahu awak tak faham. Tak apa. Sekejap ya. Nanti saya ulang balik. Sekejap ya. Sekejap. Saya kena explore dulu sekejap. Text, numeric. Oh, dia bukan boolean lah. Okey. Tak apa. Tak nak pening-pening kepala, saya akan tak pakailah PPRT ni. Sebab dia ada satu cara yang dinamakan sebagai case. Maknanya kita kata, jika PPRT adalah true, maka dia adalah apa? Dia macam case if lah. Yang itu saya rasa saya skip lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak try, boleh try sebenarnya. Saya dah letakkan di mula-mula kot. Tak silap. Ni. Jika jantina lelaki, maka dia adalah true. Jika jantina perempuan, dia adalah false. So, anda boleh gunakan formula ni untuk buat ya, tidak, yes, no macam tu lah. Tapi nak senang, kita pakai drop down list je lah ya. Untuk menjimatkan masa. Okay? Nanti kalau ada masa, boleh buat lain lah. Kalau tak, suruh student practical buatkan Okay? Student practical ni termasuk student saya ya, maksudnya. Suruh dia orang buat. Dia orang dah belajar dah. Semester 4 dia orang belajar menggunakan dashboard. Lepas tu anda ambil control field ni sebagai apa tadi? PPRT. Tuan-tuan puan ambil PPRT dan ambil metrik dia record count lah. Record count. Seperti yang ditunjukkan di sini lah. Dia ada true and false. Maknanya siapa yang true ada 13 orang PPRT kita boleh tahulah. Alright, selesai. So now, record count kat mana? Record count ni tuan boleh pergi dulu kepada dokumen ni. Pergi kepada matrix kat bawah ni. Ya, anda boleh ambil PPRT ataupun anda tulis je record count. Record count. Record count ni automatic lah. Dia automatic, dia akan show the item lah. Okay. Alright. So, dah habis benda-benda ni. Next, kita akan pergi kepada contoh apa? Contoh masa lah. Katakan anda nak buat graf. Graf. Graf bilangan. Berapa banyak data yang anda kutip. Ataupun berapa banyak values yang anda dapatkan. So, anda boleh gunakan yang dipanggil sebagai chart. Anda pergi pada chart. Anda pergi kepada, ni, kita panggil line chart. Line chart, Line chart ni anda boleh buat besar sikit. Okay. Anda nak letakkan carta X dan Y. Contoh dalam kes ni, saya akan letakkan date range saya sebagai date time new. Okay. Kemudian dimension saya, Dimension saya ni, katakan, saya akan letakkan sebagai masa. Katakan masa. Okey, record count ni saya tukar lah. Saya tukar kepada ahli keluarga. Ahli keluarga bukan. Kepada perempuan. Lelaki. Dan satu lagi saya letakkan perempuan. Okey. So saya ada dua carta lah. Satu carta lelaki, satu carta perempuan. Okey, tak cantik lah hours. Kita tukar hours ni kepada minit lah. Minit. So, kita akan nampak lah. Dalam minit-minit yang berkenaan, berapa banyak data yang dipungut oleh PPKP. Yang ini tak semestinya data lah. Tak semestinya data. Mungkin juga dia adalah bacaan. Bacaan yang diambil oleh tuan-tuan dan perempuan di lapangan. Kita ambil bacaan PH, kita ambil bacaan in situ dan lain-lain. Kita akan sort based on the minute. Kita akan sort based on the minute. Maknanya daripada start pukul 2.00 which is impossible. Kita start semalam lebih kurang pukul 2.30 kan. So daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3.30 atau 3.15 macam tu. Inilah jumlah-jumlah data yang dipungut.
So berapa banyak data yang dipungut oleh pegawai-pegawai kita? Inilah lebih kurang 16. Yang paling banyak dekat sini lah. Ini dipanggil last minute. Ujung-ujung kan. Dia macam Lailatul Qadar kan. Ujung-ujung masa betul orang pulun buat ibadat. Contoh. Oh tak boleh Okay, tak boleh. Saya padam lah. Saya buat balik semula. Okay. Kita akan buat satu carta. Di mana carta ni menunjukkan bilangan data yang kita kutip. Kalau aplikasi sebenar, kita akan tunjukkan data yang tuan-tuan dan puan uji di lapangan. Sebab tuan-tuan dan puan adalah orang yang berkelayakan untuk pergi ambil sampel kan. So tuan-tuan dan puan akan ambil sampel dan tuan-tuan dan puan akan laporkan bilangan data tu. Bukanlah bilangan data. Level of the pollutants ataupun level of the water quality yang berkenaan. Cara dia tuan-tuan dan puan akan pergi kepada app chart. Pergi kepada line. Anda boleh buat line chart. Anda boleh buat smooth line chart. Saya ambil line chart biasalah. Saya ambil line chart biasa. Dan saya akan lukiskan satu carta yang agak besar lah. Sebab nak menggambarkan setiap masa tu. Maksudnya setiap minit tu. Sebab data ni kan kita buat dalam masa sejam. Kalau data ni buat dalam masa beberapa hari, mungkin kita boleh buat by hari kan. Hari mana yang tinggi dan rendah. Okey, masukkan je carta, dia akan bagi suggestion. Nak mana satu. So, masa ni lah tuan-tuan puan akan buat editing. Okey, pertama. Nak pakai date ke? Tak payah pakai date. Kita pakai apa? Date. Time new. Sebab apa pakai date time new? Sebab ini yang telah diolah. Kita dah olah kan? Okey, dimension. Dimension kita tahu. Kita nak tengok mengikut minute. So, anda tukar dimension ni kepada minute. Minute. Okey, apa yang anda nak komputer tunjukkan kepada kamu? Kita nak komputer tunjukkan saya matriks yang berkaitan dengan bilangan orang yang dipungut pada pukul 3, 1 minit. Pukul 3, 2 minit. 3 minit. Sampailah pukul 3 suku. So, kita akan letakkan kat sini. Lelaki. Okey, bilangan lelaki. Dia mesti matrices lah. Dan lelaki ini yang dipungut adalah lelaki yang dipungut. Lelaki punya data yang dikutip ketika buat temu ramak itu adalah jumlah. Ya. Kemudian, kita tekan lagi matriks yang kedua. Kita letak perempuan. Kalau anda ada data mengenai pencemaran, anda tukar sendiri ya. Nanti anda akan ambil BOD contoh. Anda akan ambil COD. Tengoklah kepada kesesuaian. Okey, kemudian dekat bawah ni dia ada sort. Sort ni maknanya dia buat urutan. Anda nak urutankan macam mana? So, saya tukarkan lelaki ni kepada urutan minit. Betul tak? Sebab saya nak ianya menggambarkan masa. Betul? Start daripada mula bekerja pukul 2.00 sampailah pukul 3.00, 4.00. Macam tu lah. Maknanya daripada pukul 2 sampai pukul 3. Ataupun semalam kita start 2.30 sampailah pukul lebih kurang 3.30. So, ini contoh data saya. Ada nampak tak? Anda boleh nampak ya? Okey, dah siap data ni. Anda boleh pergi kepada apa yang dipanggil sebagai chart ni. Contoh, anda nak tukar carta ni kepada smooth line. Smooth line ni dia nampak lebih mesra sikit. Boleh juga anda buat smooth line. Ni contohnya. Jadi ke tak jadi? Jadi Okey, selepas dah jadi ni, ada satu benda yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Setiap satu yang saya tunjuk tadi, semuanya saya tak membuat apa-apa perubahan kepada artistik dia. Maksudnya, contoh macam carta ni, anda boleh klik kepada perkataan setup sebelah kanan, namanya style. Style ini membolehkan tuan-tuan dan puan untuk membuat perubahan color. Contohnya, nak tukar color, nak tukar gambar raja, nak tukar font, anda boleh buat style. Contoh macam sekarang ni kan, saya pergi kepada carta, saya boleh tekan butang style, saya boleh tukar style lah. Dan saya boleh buat apa-apa saja yang saya mahukan. Sebagai contoh, saya boleh letak reference line. Contoh saya sebagai PKP, contoh. Saya nak dalam masa 5 minit, sepatutnya ada 3 data dah di-collect. So, kita boleh letak lah. So, kita tahulah. Masa ni, tak ada data pun di-collect. Maknanya, pegawai kita pergi minum. Contoh. Contoh dalam konteks data yang dikutip. Tapi kalau dalam konteks tuan-tuan dan puan punya pollution, tuan-tuan dan puan kena letakkanlah data yang berkaitan dengan pollution. Okay, saya buat dia lebih sopan sikit lah. Dua data. Sekurang-kurangnya 2 data kan. Jadi tuan-tuan boleh nampak lah. 2 data. Tengoklah. Mana yang paling, yang saya rasa hairan adalah yang inilah. Tapi saya percaya yang ini dah nak dekat pukul 2.58. Maknanya masa tu anda semangat. Jasbah iman tinggi. Masa tu nak pergi collect data, naik kereta dan sebagainya. Dan anda dapat 58 pada minit ke 58 ni memang banyak lah orang yang betul-betul collect data lah So ini contoh. Kalau anda buat level pun sama anda boleh tukar pula kepada constant value kepada parameter lain seperti matrices lah. For example, you want to change it according to a certain parameter For example, saya nak buat parameter parameter ni saya kena create, sorry
Saya pakai matrix lah. Matrix ni kadang-kadang kita boleh buat contoh, kita nak tengok median, average. Contoh, kita ada data yang di-collect oleh PPKP. So, secara mediannya, sepatutnya anda mesti collect 2. Anda mesti collect 2. Berdasarkan 1 jam semalam, sekurang-kurangnya 2 data mesti di-collect bagi setiap minit. Barulah anda ni produktif. Ni contoh. Dapat ke hasil kan? Dapat Itu dekat style. Okey, kita dah set up dengan style. Kita akan pergi yang terakhir. Yang ini semua orang suka. Kita nak buat map. Last kali kita nak buat map. Tapi, masalah dia apa? Nak buat kat mana? Kan? Sebab dah penuh. So, kita perlu menambah page. Okey, sebelum saya tambah page, saya nak tambah baik sikit saya punya menu ni. Kalau anda lihat di sini. Pada tuan? Macam mana? Masuk percentage. Boleh. Tuan boleh ubah. Contoh macam tadi kan, perempuan ni. Bukan perempuan ni lah. Data perempuan ni. Tuan boleh buat comparison. Maksudnya tuan boleh tukar kat sini. Sebagai sum ni boleh tukar kepada type. Type memang numerik. Okey, kat bawah ni kita ada comparison calculation. Macam tuan kata tadi lah. Saya nak compare from the different total. So dia akan bagi berapa banyak perempuan against the total. Macam tu lah. Tapi sebab data ni kan kita dah memang data perempuan saja. So dia punya total memang total perempuan lah. Okey. Berapa persen daripada jumlah data? Boleh, kita boleh buat. Boleh. Yang itu saya kena fikirkan. Tapi secara asalnya, tuan nak buat macam mana? Apa dengan apa? Contohnya? Okey, 100 collection satu hari. Okey. Okey, faham. Okey, contohlah, katakan yang tuan masukkan tu macam record count lah. Saya ambil yang simple-simple je lah. Record count kita 100 lah kita plan. Tapi yang kita buat semalam pun cuma 75. So sebenarnya tuan boleh buat comparison against the percent of total lah. Percent of total. Percent of total sebab total kita 75 kan. Kita kena buat comparison lah ni. Percent of the maximum, percent of the different from max, percent of the total. Kita kena ada comparison ni. Kejap kita kena kira lah. Okay, kalau kena kira, kalau saya akan buat pada ni lah. Add field. Maksudnya saya tulis kat sini percentage of complete. Contoh percentage complete. Okay, so percentage of complete tadi tuan tanya berapa banyak. Saya tulis sini record count lah. Okay. Record count berapa banyak bahagikan dengan kita punya target. Contoh tuan target 100 kan. Okay, kita kalikan dengan 100 lah. So kita akan tekan butang save. So dia akan ada satu data yang menunjukkan berapa banyak kita punya percentage complete ni. So saya masukkan percentage complete ni sebagai contoh. Okay, percentage complete. So kita dapat 75 percentage complete. 75 ni dalam persen lah macam tuan kata. Okay, untuk menunjukkan bahawa benda ni adakah dia betul, maka kita mengkonon-kononkan lah. Kita tambah lagi 4 data lah. Contoh, saya tambah 4 data kat situ. Saya tandakan dulu color supaya tak confuse bahawa ini data duplicate. Alright, dan saya refresh. So maksudnya kita akan dapat percentage yang lebih lah. Sebab 79%. Macam tu. Sebab ni 79 adalah sebab tuan kata 100 lah. Kalau kata nak lebih mencabar, mungkin kita boleh buat 200 bisa kata kan. Kita target 200. Ni contoh yang kadang-kadang kita punya KPI compound operasi kan. Kita perlu detail benda-benda ni kan. So kita baru boleh nampak lah berapa banyak sebenarnya total 39% daripada 200. Macam tu. Dia boleh kira terus. Jadi tuan-tuan dan puan lagi mudah lah untuk buat laporan dan lain-lain aktiviti yang tuan-tuan dan puan selama ni buat lah. Okey, jelas ya? Kalau dah jelas, kita akan pergi yang terakhir. Namanya adalah membuat mapper. Map membuat map. Map tak bernafas dah.